Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat sahabat-sahabat semua. Moga-moga hari ini kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Dipermudahkan segala urusan-urusan kita untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Okey sahabat-sahabat, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang dah support channel aku, yang mana dah subscribe. Aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada korang semua. Okey sahabat-sahabat, hari ini aku nak sharekan dengan korang semua cara macam mana nak tukar, nak pasang buka absorber belakang Proton Wira. Okey sahabat-sahabat, untuk korang buka absorber belakang Wira ni, ini Wira Aerobac Okey, dekat dalam ni ada dua nut untuk absorber top mounting absorber belakang Wira ni. Jadi korang kena buka dulu dua nut belakang tu. Tapi sebelum korang buka nut belakang tu, sebelum korang jumpa nut belakang tu, korang kena buka dulu cover tepi ni. Dia punya trim tepi plastik ni korang kena buka dulu sebab dia ada skru kat sini. Korang buka skru, ada berapa skru kat situ, korang kena buka. Dekat atas ni pun ada skru. Kau tarik je. Okey, lepas tu kau congkel speaker cover ni. Kau tarik je dia keluar. Dia pakai dua klip je dekat sini. Satu klip, cocok. Senang je ni. Okey, lepas tu korang buka skru cover plastik ni Satu, dua, tiga. Lepas tu dekat atas speaker ni ada satu, dua. Lepas tu klip belakang ni, yang cover belakang ni, korang cocok je klip yang kecil tu, cocok. Dia ada 4 klip kat sini. Lepas tu ni tarik je keluar. Okey, lepas tu korang tarik cover ni. Dia ada klip dalam ni kan, melekat dekat body dalam tu. Kau tarik je. Okey, trim cover tepi ni kita kepak je dia, tak payah buka habis. Lepas tu kita akan jumpa dua nut absorber top mounting kat belakang ni. Biasa kalau aku tukar absorber belakang Proton Wira Aerobac ni, aku tak pernah pun lagi buka trim tepi ni. Biasanya aku buat melalui lubang speaker ni lah. Speaker ni buka, tangan masuk dekat dalam, capai dua nut absorber top mounting ni. Tapi korang kena ada lah tools yang sesuai. Tapi kalau macam aku sekarang ni, pasal aku tunjukkan dengan korang, pasal kemungkinan besar ada setengah daripada kita yang buat sendiri dekat rumah, yang cuba-cuba tukar sendiri dekat rumah. Jadi mungkin korang tak ada tools yang sesuai lah untuk kau buat daripada lubang speaker ni. Sebab kalau daripada lubang speaker ni, kalau korang masuk tangan, leceh sikit kalau korang nak capai dua skru absorber top mounting ni. Biasa dekat sini okey lah sikit, yang dekat belakang ni payah sikit. Sebab kacau dia punya trim cover ni dengan body ni, dia rapat sangat. Jadi kalau korang tak ada tools yang sesuai, memang payah lah kau nak buka nut belakang ni. Kena pula nut jenis yang dah lama tak pernah buka, dia ketat kan. Jadi kalau korang rasa korang tak nak buka trim belakang ni, korang boleh try dulu buka speaker ni keluar. Lepas tu buka melalui lubang speaker ni. Masuk tangan korang, capai dua nut ni. Cuba korang buka dulu. Kalau misal kata tak boleh buka, barulah korang buka trim tepi ni. Kalau misal kata boleh buka, alhamdulillah lah, tak payahlah kau buka banyak barang kan. Okey sahabat-sahabat. Okey, korang longgarkan nut saiz 14 ni. Tak payah buka habis, longgarkan je. Okey. Jack kereta dulu. Okey, lepas kita jack, jangan lupa stand jack ni untuk keselamatan.
Okey, korang buka dua nut bawah ni, satu untuk absorber, satu yang sambung dekat trailing arm belakang ni. Tahan belakang pakai 17. 17. Okey, kalau korang tak ada power gun ni, korang pakai sliding T boleh. Pakai pipe sliding T. Kadang-kadang skru ni ketat juga. Okey, lepas tu korang guna hammer ketuk skru bolt ni, size 17 ni. Okey, 2 biji. Okey, sahabat-sahabat, bolt ni kalau korang buka, kalau misal kata korang tengok dia punya thread tak cantik, dia punya nut ni pun tak cantik, kalau boleh korang tukar lah. Sebab kalau misal kata korang paksa juga dia pasang, kalau dia loose lah, kalau dia loose, nanti skru tu bila korang ikat dia tak boleh nak ketat kan. Kalau dia boleh buka balik tak apa. Kalau misal kata korang ikat, lepas tu dia tak boleh nak ketat, lepas tu korang nak buka balik nut tu tak boleh nak keluar dah. Sebab nut tu dia jam dekat dalam ni. Dia thread dia makan dekat dalam, jadi dia tersangkut dekat dalam. Korang nak buka pun tak boleh, nak ikat pun tak boleh. Jadi dia jadi masalah besar pula, korang nak kena potong pula skru tu nanti kan. Jadi kalau misal kata korang sebelum korang pasang, korang check dulu skru dengan nut ni, korang masuk tengok kalau okey, okeylah. Kalau tak okey, korang cari dekat kedai spare part ataupun dekat kedai potong. Okay, kita dah buka dua skru ni. Lepas tu skru nut dekat atas tu tadi kita dah longgarkan. Jadi kita nak buka nut dekat atas tu. Kalau kita buat kerja dua orang tak apalah, seorang pegang absorber ni, seorang boleh buka nut dekat atas tu. Tapi kalau buat kerja seorang, korang tolak aja. Masuk screwdriver satu dekat lower arm bawah ni, kau tolak dia ke bawah ni, kau sangkut je dia macam tu. Kau sangkut macam tu dekat lower arm ni. Kau tumpang letak sekejap. Lepas tu baru longgarkan nut dekat atas absorber top mounting tu tadi. Okey, nut dua dekat atas ni kita buka habis. Okey, lepas tu baru kita tanggalkan, keluarkan absorber tu daripada rumah dia. Okey, sahabat-sahabat, lepas tu kita nak keluarkan absorber ni daripada spring ni. Jadi bila kita nak keluarkan absorber ni, kita kena compress spring ni dulu, baru kita boleh dapat buka absorber ni keluar. Jadi spring compressor ni, kalau mana yang tak ada tu, korang carilah dekat kedai hardware, ataupun dekat Shopee pun ada jual. Spring compressor ni tak ada mahal mana pun. Jadi kalau untuk kau buat absorber, tukar absorber ataupun tukar spring ke berkenaan dengan absorber, korang kena ada spring compressor ni. Kalau tak ada, memang payahlah nak buat kerja. Memang tak boleh nak buat kerja lah.
Okey, sahabat-sahabat, kalau absorber ni dia dah ada free macam ni, okey lah tu. Okey, pastikan masa korang kompres spring ni, untuk keselamatan kau pastikan spring ni berbaring bahaya kalau korang tegakkan dia kan, takut apa-apa hal melantun spring tu kena muka kita, kena badan kita kan. Memang betul-betul bahaya. Pastikan jangan ada orang duduk dekat depan lah. Masa kita kompres kita pastikan jangan ada orang duduk dekat depan. Bahaya. Memang kita nampak benda ni remeh. Tapi kalau dia dah yelah kita tak tahu kan, malang tu tak berbau. Jadi kita sentiasalah berhati-hati. Jadi spring compressor ni kau pastikan pakailah yang baiknya. Dia kan ada jual banyak jenis kan. Material tu penting. Yang material dia tu penting. Takut dia punya clamp ni, yang untuk clamp ni, dia patah. Masa kau tengah press, masa dia tengah tahan spring tu, tiba-tiba pula patah kan. Jadi material untuk spring compressor ni penting lah. Cari yang baik. Okey sahabat-sahabat, nanti kita buka pula nut saiz 17 dekat depan ni. Nut saiz 17 dekat depan ni, kalau ada pakai kalau korang pakai power gun, tembak je pakai power gun. Kalau tak ada power gun, jadi korang tahan dekat depan ni guna spana hidup ataupun grip plier kat depan ni. Tu kau buka nut ni pakai spana. Okey, kalau contoh dia berpusing, absorber ni berpusing, skru ni sangkut nak buka. Kadang-kadang skru ni kan dia pakai dia pakai lock nut kan. Dalam yang jenis ada getah tu, ataupun lock nut lah, tengok macam mana lah. Kalau lock nut, kalau korang buka, kadang-kadang dia sangkut, batang absorber ni dia ikut berpusing. Jadi nut ni dia tak boleh nak buka kan. Jadi korang grip dia dekat ujung batang absorber tu, tak ada pun tahan pakai spana hidup. Lepas tu korang pakai common ring untuk buka. Common ring ke offset ke tak kisahlah. Untuk buka dia, tahan dia, lepas tu korang buka. Okey sahabat-sahabat, ni absorber ni kita dah keluarkan daripada spring dia. Okey, sebagai kita punya informasi, selain daripada absorber, kebiasaannya dia ada exceptional part dekat absorber tu. Maknanya dekat absorber tu, dia bukan sahaja absorber. Macam korang pergi beli dekat kedai spare part, ataupun kau order online, mungkin kau order absorber Wira belakang kan. Jadi dia ada exceptional part yang dia tak datang sekali. Jadi kita kena pastikan yang kita punya exceptional parts tu perlu diganti ataupun masih elok. Korang kena pastikan lah. Jadi yang macam ni, satu ni absorber top mounting rubber. Dia duduk dekat top mounting ni. Dalam ni dia duduk. Satu. Nombor dua, dia punya absorber dust cover. Okey, biasa pun pecah ni. Absorber dust cover ni biasa pecah. Lepas tu dia punya rubber bump stop. Rubber bump stop ni dia duduk dekat tengah ni, batang shaft absorber ni. Sebagai protect kau punya absorber dia turun habis. Turun habis ataupun turun banyak lah. Jadi dia stop dekat absorber rubber bump stop ni. Okey, 3. Lepas tu dia punya top mounting punya rubber bush ni, dia ada 2. Satu dekat atas ni, satu dekat dalam ni. Macam ni. Okey. Dia ada 1, 2, 3, 4.
exceptional parts. Selain daripada spring dengan absorber top mounting ni. Absorber top mounting ni dia jarang rosak. Biasa pun jarang kita ganti, kecuali kalau misal kata ada crack dekat dia punya spot welding ni menyebabkan dia bunyi. Terpulanglah pada korang nak welding ke kan, ataupun dia punya thread ni rosak. Kalau thread ni rosak pun kita boleh modify jugalah, tukar thread lain kan. Kalau misal kata korang nak tukar pun ada jual juga kat kedai spare part. Tapi ini tak perlu tukar, absorber top mounting. Lepas tu dia punya spring ni pun tak perlu tukar. Jarang lah benda-benda yang macam ni rosak. Biasanya 4 barang ni, 2 barang ni sampai sekali lah biasanya bush ni. Ni 1, 2, 3, 4 barang. Jadi sebelum korang tukar absorber, sebelum korang beli absorber, korang kena pastikan yang semua parts ni okey ke tak okey. Jadi bila kalau korang dah pastikan yang parts tu perlu diganti, jadi masa korang beli absorber, korang boleh beli sekali. Tapi tengok macam mana keadaan lah. Kalau korang buka dulu, lepas korang buka, korang check, lepas tu baru kau beli barang, itu tak ada masalah lah. Sebab ramai yang jenis kadang-kadang yalah macam yang ada buat sendiri kan. Macam kita dekat workshop memang kita ada spare, buat spare part dan memang kita ada simpan. Tapi macam korang yang buat sendiri, korang beli absorber, lepas tu bila time nak pasang, time nak tu kau ada masa, mungkin hari Ahad kan, mungkin hujung minggu, mungkin malam kau balik kerja, mungkin kau nak buat. Bila kau buat, kau buka-buka absorber, tiba-tiba bila kau nak pasang, kau tengok yang dia punya rubber bump stop ni pecah. Lepas tu dia punya apa ni, dust cover ni pecah. Jadi kau nak pergi cari barang spare part, malam dah tutup kan. Jadi masalah pula pada korang. Jadi sebelum korang buka ataupun sebelum korang beli absorber, korang pastikanlah yang exceptional part ni perlu diganti ataupun tidak. Okey sahabat-sahabat. Okey, sekarang ni kita pasang balik absorber ni. Okey, untuk pengetahuan korang, atas ni bawah, ni atas. Tak sama dekat atas ni dia punya coil ni, dia punya diameter ni kecil sikit. Yang bawah ni diameter dia besar sikit. Yang dekat atas ni untuk korang letak dia punya rubber top mounting ni. Dekat atas ni. Okey, satu lagi untuk pengetahuan korang, macam kereta ni bukannya datang nak tukar absorber. Kereta ni dia datang pasal dia cakap kereta dia buang lepas dia tukar rubber ni. Owner ni tu hari pergi kedai alignment balancing. Jadi dia beritahu dengan pomen tu pasal dia punya tayar tu dia ada kena dekat mudguard belakang kan. Macam ni, dia kena dekat mudguard belakang ni kan. Jadi pomen tu suruh dia tukar rubber ni lah, bagi tinggi sikit lah dia punya apa ni, bontot belakang kereta tu. Jadi lepas dia tukar tu, dia rasa macam kereta tu dia ada buang-buang sikit. Yelah, ada orang tak dapat rasa kan. Sebab kalau korang nak tukar pakai rubber ni pun, kalau setakat kau bawa biasa je, kau tak rasa sebenarnya buang belakang. Tapi owner ni dia rasa. Memang ada beza lah. Sebab kalau korang pakai yang rubber yang tinggi macam ni, korang masuk dekat spring ni, sambungan antara spring ni dengan rubber ni, dia akan sambung dekat absorber top mounting ni. Absorber top mounting ni pula dia akan sambung dekat body kereta tu. Dia akan ikat dekat atas kan. Jadi sekarang ni dia punya link tu, sambungan dia tu, tengah-tengah ni rubber yang tebal macam ni. Jadi kalau setakat rubber, dia bukan besi, dia rubber. Jadi dia boleh menyebabkan kereta tu fleksibel tu ada. Macam mana aku nak cakap, aku pun tak tahu. Aku harap korang faham lah. Sebab ni rubber kan. Jadi kalau misal kata original,
yang standardnya dia nipis. Jadi bila dia nipis, dia masuk dekat belakang ni. Jadi dia duduk dekat dalam ni cantik. Dia duduk dekat dalam absorber top mounting ni cantik. Ni absorber top mounting ni kan dia besi. Jadi rubber tu masuk lebih daripada separuh. Tinggal sikit je rubber tu. Jadi yang rubber tu dia akan sambung dekat atas spring ni. Jadi dia punya stable tu lagi stable lah kalau korang pakai yang standard punya rubber top mounting dengan yang tebalnya rubber top mounting ni. Ini diorang tambah kadang-kadang untuk liftkan kau punya bontot belakang Wira tu kan, supaya dia nampak lebih tinggi sikit lah. Jadi owner nak tukar balik yang standard, nak pakai balik yang standard. Lepas tu aku akan liftkan dia punya spring ni ikut cara aku lah. Yang untuk tambah ketinggian belakang tu nanti aku akan sharekan dengan korang untuk video aku yang akan datang ni. Sebab bagi aku tu lagi efektif lah daripada nak tambah rubber macam ni. Selain daripada korang nak tukar adjustable, mungkin mahal. Lepas tu korang nak tukar spring pun boleh. Tukar spring untuk tinggikan kau punya kereta. Cari Honda kan banyak kan. Honda lain-lain spring dia banyak lah, tapi dia keras lah. Ataupun heavy duty ni kan, keras lah, tak sedap lah. Tapi sekarang ni kita pakai balik standard kan dia lembut. Cuma kita tambah sikit je dekat tapak ni. Antara nak tambah 2 jari ataupun 4 jari. Dia tak ada banyak pilihan dah, 2 jari ataupun 4 jari, lebih kurang macam tu. Tapi yang untuk lifting tu nanti aku akan sharekan dengan korang untuk video yang lepas ni insyaAllah. Okey sahabat-sahabat, kita pasang. Okey sahabat-sahabat, korang masukkan balik spring absorber tu dalam spring. Lepas tu korang letak balik lah dia punya rubber bump stop yang dekat dalam ni tadi, dekat batang shaft absorber ni tadi. Lepas tu dia punya dust cover. Lepas tu masukkan balik dia punya rubber bump absorber top mounting ni, rubber ni. Lepas tu dengan bush atas ni korang masukkan balik. Lepas tu korang align dia lah untuk start absorber dekat atas ni dengan dekat bawah ni. Untuk bolt yang kat bawah ni kena selari. Korang selarikan dia. Kalau lari nanti korang nak masuk nanti dekat bawah tu nanti nangis lah. Payahlah sikit. Jadi nanti korang nak kena buka balik lah macam-macam. Jadi sebelum korang ikat skru atas ni, korang dah masukkan spring tu elok-elok, duduk dekat dalam rumah dia. Atas bawah duduk dekat dalam tapak dia. Lepas tu korang align dia, start ni selari sama dengan lubang bawah tu. Lubang bolt bawah ni. Okey sahabat-sahabat, kita ikat balik ni. Lepas tu nanti kita buka balik dia punya spring compressor ni. Lepas tu kita pasang. Okey, dah ketat skru nut saiz 17 kat atas tu, kita pasang. Okey, kita tahan dia, tompang dia kejap. Okey, sambil tu kita ikat nut absorber top mounting kat atas ni. Okey, tak apa, nanti turun nanti kita ketatkan dia. Sekarang nak ketat pun boleh, tapi turun nanti kita ketatkan dia. Kita masuk yang bawah dulu.
Okey sahabat-sahabat, video aku ni pun dah panjang sangat dah ni. Okey tak apa. Poin kita untuk tukar absorber sebenarnya pendek je poin dia, cuma aku nak sharekan dengan korang supaya korang faham lah kan apa yang kita buka tadi, apa exceptional part yang ada kat absorber tu yang korang perlu standby sebelum korang beli absorber, ataupun masa kau beli absorber korang boleh beli sekali. Okey sahabat-sahabat, skru nut 2 ni korang ikat. Nut absorber top mounting atas ni pun nanti korang ikat. Korang ikat balik. Okey, tu semua nanti korang pasang lah macam biasa. Korang pasang macam mana korang buka, macam tu yang korang pasang balik. Okey. Jadi yang kat bawah ni pastikan masa korang nak ikat nut dua bawah ni, kau pastikan korang jack dulu bagi keadaan dia rata sikit untuk protect bush absorber ataupun bush untuk apa ni, untuk lower arm tu dia rosak. Jadi sahabat-sahabat, setakat ni je video untuk hari ni. Jadi yang sebelah kiri tu nanti sama juga cara dia, macam mana kau buat sebelah kanan, macam tu lah sebelah kiri. Okey sahabat-sahabat, kalau misal kata korang rasa macam suka dengan video aku ni, korang boleh subscribe, like, ataupun komen dekat bawah tu. Kalau korang rasa ada pembaikan yang perlu aku buat, korang boleh komen dekat bawah lah. Okey sahabat-sahabat, setakat ni sahaja perkongsian aku untuk hari ni. Jadi kita jumpa lagi untuk next video. Okey sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.